Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 3 KSSR Saya Makan. Okey, hari ini kita berada masih pada subtopik pengukuran pada muka surat 85 iaitu subtopik baru isi padu. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan luas. Okey, hari ini kita masuk kepada isi padu. Apa tu isi padu? Okey. Jom kita tengok. Kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid? Bas ke van? Dah tentulah bas kan? Bas dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Oleh itu, isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Maksudnya bas ni lebih besar daripada van, jadi isi padu maksudnya benda yang kita boleh isi kat dalam tu lebih banyak. Lagi banyak kita boleh isi, maksudnya lagi besarlah isi padu dia. Nama pun isi padu kan, kita isi nak bagi dia padu. Kan? Jadi isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Maksudnya kita boleh letak besar cecair kat situ, gas ataupun pepejal lah, supaya dia jadi muat kat situ, menjadi besarnya ruang tu yang kita boleh masukkan. Senang kata, kalau kita boleh masukkan apa-apa lebih banyak, maka ia lebih besar lah isi padu dia. Jadi isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhatikan objek di bawah dan unitnya. Okey, bab ni memang yang susah sikit, memang bab-bab unit lah. Okey, jadi kita tengok kat sini. Isi padu kotak, susu kotak dinyatakan dalam unit milimeter atau mililiter ataupun ml. Nampak? Ditulis ml kan? 200 ml contohnya. Okey, kalau air 200 ml lah. Isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter. Kalau air tu dia besar sikit, macam gini, botol yang mineral yang besar tu dinyatakan dalam unit liter. Atau ditulis sebagai L. L dia macam tanda bulat gitu je. L dia. Okey. Kalau dia kecil, mililiter. Besar sikit, dia liter. Kalau besar lagi macam tangki air ni, isi padu tangki air dinyatakan dalam unit meter padu. Meter padu ataupun ditulis sebagai M3. Tulisannya M3, meter padu. Yang paling besar meter padu. Okey, saya ulang balik. Yang pertama ml, macam air kotak tu saiz dia. Kalau besar sikit macam botol air yang besar tu L ataupun liter. Kalau yang lagi besar macam ni, itu namanya adalah meter padu ataupun M3. Unit dia pun kena ingat tau. Okey, jadi kita tengok kat bawah. Apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair di dalam objek di sebelah? Okey, yang pertama ni dia bagi gambar omboh tu, apa tu nama dia, tempat penyuntik tu kan. Penyuntik ni kalau COVID punya vaksin tu dia 0.5 je tak silap saya. Sangat sikit, jadi memang tak berapa nampak. Tu yang kadang-kadang ada orang kata sebenarnya dia suntik ke tak suntik. Kadang-kadang memang kosong, kadang-kadang memang ada lah. Jadi pastikan ada. Susah nak tengok tu. Dia kena tunjuk, kalau nurse nak suntik tu tunjuk awak belum lagi lah, sebab awak baru dah jadi 3 kan. Okey, jadi kalau ini dia paling kecil, cecair yang sikit saja, jadi kita pakai mililiter. Jadi ini tulis ml, mililiter kan. Kalau yang ini, kedua ni besar sikit kita pakai liter. Okey, liter macam kat atas ni. Yang ketiga ni meter padu ataupun M3, sebab dia kolah yang besar ataupun kolah mandi yang besar. Jadi dia meter padu. Okey, sangat mudah. 6.1.1. Jadi saya harap awak ingat ml ataupun mililiter, liter yang besar sikit, dan juga meter padu yang lagi besar ataupun M3 kecil kat atas tu. Okey, jom kita tengok. Mengukur isi padu kotak lohong. Tadi kita cerita pasal cecair, nak ukur air kan. Ataupun mungkin nak boleh digunakan juga kalau nak ukur gas. Tapi ni nak ukur kotak lohong, nak ukur satu benda yang ada isi dalam dia. Nak ukur benda berapakah boleh isi dalam kotak tu, ataupun kita katakan sebagai kotak lohong lah contohnya ni. Okey, boleh ke kita nak mengukur isi padu kotak lohong? Macam mana cara dia? Contoh kalau kotak tu di 2 cm kali 2 cm kali 2 cm. Ni kotak kecil lah. Okey, berapakah isi padu kotak lohong ini? Kakak tu tanya kan. Tu cikgu dia kata, kita boleh mengukur isi padu kotak lohong menggunakan kubus 1 cm padu. Kalau dalam pepejal dia pakai sentimeter padu.
Tadi kita kira pasal air kan, air mililiter, liter dan juga meter padu kan. Tapi kalau untuk pepejal ni, kotak lohong ni, kita pakai sentimeter padu. Sebab apa? Dia 1 cm kali 1 cm kali lagi 1 cm. Ada 3 kali dia mengali. Dia kali lah. Dia mendarab. Senang kata, dia mendarab sebanyak 3 kali. Jadi kuasa dia akan 3. Jadi sentimeter nanti jadi dia punya unit cm 3 kecil. Jadi disebut sebagai sentimeter padu. Okay. Kalau 3 kecil tu padu. Kalau dulu kita belajar yang sebelum ni 2 kecil kita panggil sentimeter persegi kan. Macam itulah. Yang ini sentimeter padu. Sebab dia ada 3, dia padu. Okay, macam mana nak ukur pakai kotak kecil-kecil ni? Macam ni. Isi padu kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu yang boleh memenuhi ruangnya. Jadi awak bayangkan, awak ada kotak-kotak kecil 1 cm, 1 cm ni awak masukkan dalam kotak 2 cm ni. Jadi bila kita masukkan, rupanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dia boleh masuk 8 dalam ni kan. Jadi kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk nak penuhkan lohong tu. Maka jumlah isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu. Sebab satu kotak ni 1 cm padu, bila ada 8 cm padu lah. Macam tu cara dia. Jadi ini merangkumi 6.1.4. Okey. Jadi jom kita sambung dengan melihat kepada buku aktiviti halaman 57. Okey. Kita pergi kepada halaman 57. Halaman 57, kita lihat kejap Halaman 57. Okey, halaman 57. Okey, jom kita buat sekejap. Okey, mengukur isi padu kotak lohong. Kira isi padu setiap kotak lohong di bawah menggunakan kubus 1 cm padu kali 1 cm padu kali 1 cm padu. Okey. Yang pertama, berapakah bilangan kubus yang digunakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Senang ni kan. Jadi kita tulis kat sini 6. Jadi isi padu kotak lohong sama dengan 6 cm padu. Yang kedua, okey, berapakah bilangan kubus yang digunakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ada 16 lah senang kata. Ada 16. Kita kira 8 depan, 8 belakang jadi 16 lah. Jadi bilangan kubus yang digunakan 16. Jadi jawapan dia isi padu kotak lohong 16 cm padu. Okey, yang ketiga, bilangan kubus yang digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 ada 24. Jadi isi padu kotak yang digunakan adalah bilangan kubus ni 24 dan isi padu kotak lohong yang digunakan adalah 24. Okey, saya rasa sampai situ dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan kelas akan datang dengan muka surat buku teks yang seterusnya. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.